Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Saya doakan agar adik-adik sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga kat rumah. So hari ini saya Hazlin daripada Alam Torang. Saya ingin melakukan sedikit penerangan tentang cara-cara untuk melakukan pengasingan sisa di rumah. Okey, kalau kita tengok untuk pengasingan sisa ni adalah kita perlu mengasingkan sisa daripada sampah yang telah dihasilkan. Maksud sampah tu, sampah adalah sesuatu benda yang kita tak perlu, tak inginkan setelah kita menggunakannya. Contohnya bekas makanan. Sebelum tu kita gunakan dia sebagai bekas untuk membalut makanan. Lepas tu kita dah guna, kita dah tak perlukan dia dan dia jadikan sampah. Dan selain itu juga, sampah ni sebenarnya adalah konsep dia adalah daripada buatan manusia. Jadi dia bukanlah bahan-bahan organik. Dia adalah manusia sendiri yang menghasilkan sampah. Iaitu kita lah yang menghasilkan sampah dalam bumi kita, dalam bumi kita ni Okey, untuk pengetahuan adik-adik, rekod untuk tahun 2020 menunjukkan sebanyak 38,031 tan sampah telah dihasilkan oleh seluruh rakyat Malaysia, bersamaan dengan 1.17 kilo dihasilkan oleh setiap satu rakyat Malaysia, termasuklah kita. Jadi macam mana kita nak mengurangkan pembuangan sampah ataupun melakukan pengasingan sisa? Kesan kepada pembuangan sampah yang terlampau banyak akan mengakibatkan kepada pencemaran alam sekitar, mengakibat kepada perebakan penyakit dan juga menjejaskan sumber air kita. Untuk pengetahuan adik-adik, bumi yang kita tinggal hari ini adalah pinjaman daripada masa depan. Jadi untuk menghasilkan bumi masa depan yang sihat, kita kena jaga bumi pada hari ini. Adik-adik, di dalam sampah ada banyak barang yang boleh dicipta semula. Jadi kita perlu belajar ataupun melakukan pengasingan sisa supaya tidak terlalu banyak sampah yang dibuang di tapak pelupusan. Jadi proses kita semula itu ada bermaksud menukar bahan buangan sampah menjadi kepada objek yang baru. So dengan melakukan kita semula, kesannya dapat mencegah pembaziran bahan guna, mengurangkan penggunaan tenaga dan mengurangkan pencemaran udara dan air. Okey, saya nak bawa tunjuk apa yang ada dalam sampah kita sehari-harian. Okey, adik-adik boleh tengok, ini adalah tong sampah. Kebiasaan tong sampah ini ada di hadapan rumah adik-adik untuk digunakan untuk membuang sampah di dalam tong sampah. Kebiasaannya orang akan buang macam-macam benda di dalam tong sampah ni. So tong sampah ni kebiasaannya berada di hadapan taman-taman perumahan yang ada di negeri Pahang. Okey, kalau kita buka tong sampah ni, kita boleh tengok dalam sampah ni ada macam-macam barang. Saya keluarkan sikit-sikit. Okey, dalam sampah kebiasaannya ada sisa dapur, sisa dapur juga, dan ada sisa makanan. Contohnya makanan-makanan yang tak kita habiskan, kita akan buang dalam tong sampah. Sisa makanan. Lepas tu ada bahan-bahan kotor seperti lampin ataupun bekas makanan yang telah kita gunakan, ataupun kalau biasa adik-adik makan gula-gula, so plastik gula-gula tu sebab kita masukkan gula-gula dalam mulut, plastik tu kita buang kan. So adalah bahan buangan. Dan juga ada lampin pakai buang, dan juga ada lampin lah. So selain tu dalam sampah ni biasanya ada botol, ada tin, ada kertas surat khabar ataupun buku, dan juga ini botol sabun pun ada, tin susu dan macam-macam lagi. Kebiasaannya sampah yang dibuang di dalam tong sampah adalah sampah yang terlampau banyak sangat, tidak dihasilkan. Tapi tahukah adik-adik, barang-barang ni ada di antaranya boleh kita hasilkan. Contohnya, kalau untuk adik-adik amalkan di rumah adalah untuk mengasingkan sampah-sampah mengikut kategori. Kalau kita tengok kat sini, kita ada kategori kertas, plastik dan juga lain-lain. Jadi kita kena asingkan setiap sampah kita semula ni mengikut kategori dia. Contoh kalau kertas ni, surat khabar janganlah buang di dalam tong sampah, tapi diasingkan di dalam satu tempat yang lain. Sama ada adik-adik nak sediakan 3 plastik yang berbeza ataupun 3 bekas yang berbeza macam ni.
ataupun sediakan satu plastik sahaja kertas untuk barang-barang kita semula. Jadi yang kertas, yang botol plastik, botol kaca boleh letak dalam satu plastik sahaja. Jadi kalau macam ni, saya contohnya untuk kertas, saya letak kertas surat khabar dalam bahagian kertas. Untuk botol plastik, saya masukkan dalam botol plastik. Untuk tin, kita masukkan dalam bahagian lain-lain kat sini. Dan kita ada tin minuman, ada botol, ada lima botol, kita masukkan dalam botol plastik dan juga botol plastik. Ini semua kita masukkan dalam botol plastik. Hanya tinggal di dalam tong ini adalah untuk yang tadi saya maklumkan tadi, sisa makanan, sisa bahan foto dan juga lampin pakai buang. Ini adalah kategori dia. Kalau kategori kertas ni, adik-adik boleh tengok adalah kita perlu asingkan kotak, resit atau bil, majalah, kotak minuman, surat khabar dan juga cardboard. Kita asingkan dalam satu bahagian. Untuk bahagian plastik, dia ada beg plastik, botol plastik, baldi plastik, botol sabun, botol mineral. So dalam satu bahagian. Untuk yang lain-lain pula adalah tin aluminium, kaca atau seramik, bahan fabrik iaitu baju kita yang kita dah terpakai kan, dan bahan getah, sisa elektronik. Okay, kita asingkan untuk kategori dia. Jadi bila kita melakukan pengasingan sisa ni, sampah-sampah yang dijana di dalam tong sampah ni dah menjadi sikit lah. Daripada yang besar tadi, sekarang dah jadi sikit je. Dan jadi kita dapat menjimatkan penggunaan tempat pelukusan sampah. Yang sampah ni buang dalam tong sampah dan kita perlu tutup tong sampah. Dan untuk sisa-sisa ni, adik perlu asingkan dan buang dan letakkan di tepi tong sampah pada hari jadual kutipan. Kebiasaannya untuk tamu perumahan kita ada papan tanda jadual kutipan sampah. Jadi adik-adik tengok hari apa. Contoh kalau hari Rabu kutipan barang kita semula. Jadi adik-adik keluarkan sampah-sampah kita semula ni pada hari Rabu. Dan dengan melakukan pengasingan sisa ni, kesannya dapat mengelakkan pembuangan bahan kita semula dan mengurangkan jumlah sampah yang dihantar di tapak pelukusan. Dan paling utama, mesti adik-adik nak punya kan, adalah ketiga adalah dapat meningkatkan pendapatan atau menjaga pendapatan. Barang-barang kita semula ni, sekiranya adik-adik asingkan dan adik-adik kumpulkan, adik-adik boleh jual ke mana-mana tempat pusat kita semula untuk menerima wang ataupun ganjaran dalam bentuk Petronas punya mata ganjaran. Kalau di Putrajaya kita ada fix. Fix tu adalah fasiliti inovasi kita semula. So boleh bawa barang-barang ke fix untuk ditukarkan. Atau kalau di Kuantan ni, kita bahkan ada buyback center di stadium, di Jalan Stadium, dan yang kedua di Taman Gelora. Tapi adik belum buka lagi. InsyaAllah akan bukakan masa hadapan lah ya. So nasihat saya kepada adik-adik, lakukanlah pengasingan sisa, amalkanlah kita semula untuk barang-barang yang selalu kita gunakan ni. Kerana barang-barang ni sebenarnya mempunyai nilai dan juga dapat membantu mengurangkan pembuangan sampah di tapak pelukusan. So bila dapat kita mengurangkan pembuangan sampah di tapak pelukusan, kita dapat membantu bumi untuk mengurangkan pencemaran di bumi. So sama-samalah kita selamatkan bumi kita. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Rakyat Malaysia menghasilkan sebanyak 38,000 tan sampah sehari. Dari jumlah tersebut, 44.5% sampah adalah sisa makanan, 13.2% adalah sampah plastik dan 12.1% adalah lampin pakai buang. Justru itu adalah menjadi sasaran kerajaan Malaysia untuk mencapai kadar kita semula sebanyak 40% pada tahun 2025. Negara Malaysia komited dalam menyokong matlamat pembangunan lestari iaitu SDG yang telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB.
Matlamat 12 adalah bertujuan untuk memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang berterusan. Mengikut sasaran 12.5 menjelang tahun 2030, pengurangan penjanaan sisa pepejal dapat dicapai menerusi pelaksanaan aktiviti kitar semula dan penggunaan semula. Pencapaian kitar semula dirujuk berdasarkan kadar kitar semula serta jumlah berat bahan kitar semula yang dikumpul bagi setiap negara. Oleh itu, Alam Flora telah melaksanakan inisiatif kitar semula seperti program dan fasiliti kitar semula, fasiliti pemerolehan semula sisa atau Materials Recovery Facility iaitu MRF, serta program kesedaran bagi mengurangkan sisa yang boleh dikitar semula dihantar ke tapak penghukusan. Sisa pepejal kitar semula dibahagikan kepada beberapa kategori, antaranya sisa kitar semula, sisa domestik, sisa bukal dan sisa bahan binaan. Bahan kitar semula adalah diperoleh daripada beberapa sumber utama yang terdiri daripada kawasan perumahan atau sisa domestik, pusat komersial, kawasan perindustrian dan institusi pendidikan termasuk sekolah dan pusat pengajian tinggi. Bagi kawasan perumahan, penduduk yang kebiasaannya membeli barangan di pusat membeli belah, pasar atau gerai akan mengasingkan bahan-bahan sisa pepejal mengikut kategori. Ini adalah sebahagian daripada program pengasingan sisa di punca atau separation at source yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Kemudian, sisa yang diasingkan ini akan diikat dan diletakkan di tepi tong sampah bagi tujuan kutipan oleh lori kitar semula Alam Flora mengikut jadual yang telah ditetapkan. Manakala bangunan komersial seperti rumah kedai, pejabat kerajaan dan swasta, pengasingan akan dibuat mengikut kategori. Bagi sumber daripada institusi pendidikan, para pelajar, guru dan warga sekolah akan membuat pengasingan mengikut kategori bahan kitar semula yang sedia ada. Di kawasan industri pula, sisa kitar semula akan dikutip secara berjadual atau mengikut permintaan daripada penjana sisa. Lori kitar semula yang bersesuaian akan digunakan untuk mengambil bahan kitar semula tersebut. Bagi sumber komersial dan sekolah, kutipan akan dilakukan berdasarkan temujanji dengan membuat panggilan ke 1-800-88-7472. Kesemua barangan yang diambil daripada sumber ini akan dihantar ke Pusat Pemindahan Sisa Pepejal atau Fasiliti Kitar Semula Bersepadu iaitu IRF yang terletak di Presin 5, Putrajaya. Barangan kitar semula ini akan ditukarkan kepada insentif tunai berserta resit dan mata ganjaran Petronas Mesra. Bagi sisa yang tidak boleh dikitar semula, ianya akan dihantar ke tapak pelupusan sampah. Bagi sisa makanan pula, ia akan dihantar ke pusat pemprosesan menukar bahan organik seperti sisa makanan kepada biogas menerusi penggunaan kaedah pencernaan anaerobik atau anaerobic digester. Biogas yang terhasil boleh digunakan sebagai alternatif bahan bakar. Sehubungan dengan itu, kesemua bahan kitar semula yang diproses di IRF akan dihantar ke fasiliti pengitar semula atau pengilang bagi penghasilan bahan yang baru. Antara barangan yang diproses dan boleh digunakan semula adalah kertas dihancurkan dan diproses menjadi kotak, plastik diproses menjadi plastik automotif, minyak masak terpakai diproses menjadi biodiesel, tin terpakai dijadikan tin yang baru dan botol kaca terpakai akan dijadikan botol kaca yang baru.